الحمد لله القائل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan, keyakinan dan keikhlasan, yaitu dengan melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa, seterusnya berjaya dan selamat di dunia dan serta di akhirat. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk ada 7 pendidikan Islam di selama. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pendidikan mempunyai peranan dan impak yang besar dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara. Pendidikan berkualiti dapat menjamin peluang kepada setiap individu untuk memperolehi dan mengekalkan kualiti hidup yang baik. Pendidikan berkualiti menurut Islam bukan sahaja bahkan memberikan peluang kualiti hidup yang baik di dunia, seperti kemampuan memperkeras kemiskinan, meningkatkan ekonomi, membina kestabilan hubungan sosial, membentuk masyarakat dan negara maju atau sebagainya. Tetapi hasil pendidikan berkualiti menurut Islam menjamin peluang kualiti hidup yang baik di dunia serta akhirat. Kualiti hidup yang terbaik merupakan suatu kebahagiaan dan kesejahteraan yang diimpikan oleh setiap insan. Sesungguhnya ilmu dalam Islam terbahagi kepada 2, yaitu ilmu keduniaan dan ilmu akhirat. Apabila setiap individu masyarakat telah mendapatkan pendidikan berkaitan ilmu keduniaan dan ilmu akhirat, maka pasti dia terbimbing untuk mencapai kualiti hidup yang terbaik dan kecemerlangan di dunia serta akhirat. Sebuah ungkapan yang masyhur di kalangan ilmuwan Islam yang berhubung perkara ini, bahawa man arada dunya fa'alayhi bil 'ilm wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil 'ilm wa man aradahuma ma'an fa'alayhi bil 'ilm. Sesiapa yang inginkan kejayaan di dunia, maka hendaklah dia berilmu. Sesiapa yang menginginkan kejayaan akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Dan sesiapa yang menginginkan kejayaan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya pendidikan Islam menekankan pembangunan aspek spiritual, mental dan fizikal untuk melahirkan insan yang berperi kemanusiaan dan benar-benar sempurna. Ia bukan sahaja melakukan pertambahan ilmu, bahkan peningkatan kesempurnaan akidah, syariah, akhlak. Justru antara ciri-ciri penting yang perlu dititikberatkan dalam pendidikan atau pengajian Islam ialah: pertama, pendidikan dan pengetahuan yang membuatkan manusia mengenal Allah. Hakikatnya, inilah tujuan utama dalam ajaran Islam dan pendidikan Islam, yaitu melahirkan generasi dan masyarakat yang kenal akan Allah dan patuh akan suruhannya. Sesungguhnya tujuan manusia dan jin diciptakannya ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zariyat, "Wa ma
Kedua, pendidikan dan pengetahuan yang mengajarkan manusia berkaitan Islam secara syumul. Menuntut ilmu Islam secara syumul merupakan kewajiban terhadap setiap umat Islam lelaki dan wanita. Berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis yang berkaitan, jelas bahawa Islam amat menggalakkan supaya umat Islam mestilah menjadi manusia berilmu, berpendidikan tinggi dan mampu menjadi umat yang terbaik di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya segala ilmu berkaitan Islam yang diajar dan disebarkan mestilah bersifat sahih dan tidak bersifat melampau dan cuak. Sesungguhnya ilmu Islam yang bersifat syumul dan sahih pasti tidak akan melahirkan individu yang bersifat ekstrim, fanatik dan prejudis, kerana Islam merupakan agama yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Yang ketiga, pendidikan yang mengajak manusia mengamalkan syariat Allah secara berhikmah. Mengajak manusia kepada Islam dan pengamalan syariat Allah Subhanahu wa taala secara berhikmah merupakan akidah terpenting dalam aktiviti dakwah kepada Islam. Dakwah biasanya difahami sebagai usaha menyampai, mengajak atau menyuruh bukan Islam untuk mengenali Islam, menerima dan menghayatinya. Namun hakikatnya dakwah itu memberi maksud yang lebih luas, yaitu meliputi individu muslim dan bukan muslim. Dengan itu dakwah bermaksud mengajak seluruh manusia kepada mempercayai dan mentaati ajaran Islam serta syariat Allah Subhanahu wa taala secara syumul. Inilah antara aspek penting yang perlu ada dalam falsafah pendidikan Islam, yaitu melahirkan insan yang mampu membawa manusia lain kepada penghayatan dan kesyumulan Islam sebagai cara hidup. Yang keempat, pendidikan yang memperkasakan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti yang luhur. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan manusia dengan akhlak yang baik. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, dapat kita fahami bahawa ajaran Islam selain membawa manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan pengamalan kepada syariat yang benar, Islam juga mengajak manusia untuk menjadi insan yang indah budi pekerti, bukan sahaja kepada sesama manusia tetapi kepada seluruh makhluk. Yang kelima, pendidikan yang menyebarkan pengetahuan Islam secara bersepadu. Sesungguhnya Islam telah meletakkan asas-asas dan tata cara kehidupan secara umum, seperti mengharamkan kezaliman, menegaskan keadilan, dan memberikan hak-hak tertentu kepada mereka yang layak dan sebagainya. Melalui usaha penyebaran pengetahuan Islam yang sahih dan pengetahuan lain yang bersifat bermanfaat dalam kehidupan, akan wujud manusia yang patuh terhadap suruhan dan larangannya, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahi dan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membukakan kepada mereka pintu pengurniaan yang melimpah-limpah barakahnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksaan disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Negeri Selangor Darul Ihsan melalui Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan pihak lain yang berwajib telah menyediakan institusi pendidikan Islam
Islam bermula di peringkat bawah sehingga ke peringkat tertinggi. Peringkat rendah Negeri Selangor dari Islam, Darul Ihsan memiliki taman asuhan kanak-kanak gratis, sekolah agama rendah Isra, sekolah rendah agama integrasi Isra, kelas Al-Quran dan Fardhu Ain Kafah, serta ma'had integrasi tahfiz sains dan teknologi MIS bertempat di Istana Adadin Shah Bandar Walalangan, dan tahfiz sains dan teknologi di Kampung Jawa, Kelang serta lain-lain. Manakala di peringkat tinggi, Negeri Selangor Darul Ihsan memiliki College Universiti Islam Antarabangsa Selangor atau KUIS dan Universiti Industri Selangor atau UNISED sebagai sebuah institusi pengajian tinggi milik penuh manis dan berasal dari Selangor. Sekiranya ditinjau objektif penubuhan KUIS dan UNISED, ianya bertujuan untuk menjadi sebuah gedung ekmo bertaraf antarabangsa dan berlopor di kalangan institusi pendidikan dan perteraan. Selain itu, KUIS dan UNISED mensasarkan untuk melahirkan lebih ramai tenaga profesional Islam yang mampu memimpin masyarakat serta membangun dan membanggakan ilmu pengetahuan Islam. KUIS dan UNISED juga berperan sebagai tempat alternatif bagi selepas sekolah-sekolah negeri Selangor atau anak-anak Selangor untuk melanjutkan pengajian di peringkat yang tertinggi, khususnya dalam berbagai bidang pengajian, dalam membentuk dan mendidik rasa umat yang seimbang dunia dan akhirat. KUIS dan UNISED ditubuhkan bertujuan untuk melahirkan insan saleh lagi profesional yang mampu mendepangi berbagai cabaran perubahan semasa serta cemerlang dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulannya yang dapat dirumuskan daripada khutbah pada hari ini ialah: pertama, Islam merupakan agama yang menekankan kepentingan ilmu dan pendidikan dalam hidup. Kedua, pendidikan mempunyai peranan dan impak yang besar dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara. Dengan pendidikan yang berkualiti, setiap individu masyarakat akan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan kemajuan. Yang ketiga, pendidikan berkualiti menurut Islam bukan sahaja bakal memberikan peluang kualiti hidup yang baik di dunia ini, bahkan menjamin peluang kualiti hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Yang keempat, pendidikan Islam menekankan pembangunan aspek fizikal, mental dan spiritual untuk melahirkan insan yang benar-benar sempurna dari sudut kepercayaan, yakni akidah, pengamalan, yakni syariah, dan kelakuan, dinamakan akhlak. Yang kelima, usaha untuk memperkasa institusi pendidikan Islam di negeri Selangor dapat dijayakan oleh setiap individu, iaitu dengan memastikan bahawa diri, keluarga dan masyarakat telah mendapat pendidikan Islam yang sewajarnya. Yang keenam, umat Islam di negeri Selangor disuruh untuk sama-sama menyokong dan memartabatkan institusi pendidikan Islam di negeri Selangor Darul Ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dan tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan
إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية دلالة ملكنا المعظم سلطان سلاما سلطان شرف الدين الشاء الحاجب ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد عن الشاء الحاجب. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد إسلامه وأمن شاه بن سلطان شرف الدين الشاء الحاجب بأمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطِ عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم